Satu lagi saya salute Tu Ustaz. Ustaz ni tak ada dendam dengan orang. Orang buat macam mana pun Ustaz okey. Orang buat apa pun Ustaz tenang. Ustaz maafkan. Macam mana Ustaz nak create perasaan tu Ustaz? Setengah orang susah tau. Bila dia kata musuh, dia musuh lah orang tu. Tapi kalau Ustaz ni kalau kata musuh Ustaz lah, doa supaya musuh tu okey. Mungkin musuh tu sayang Ustaz balik. Ustaz sayang lagi musuh tu. Macam mana nak create rasa tu Ustaz? Itu tips saya rasa yang paling penting tu kena ada tu. ada riwayat Bukhari, ada orang masuk syurga. Allah kata, sebut amalan kamu. Dia kata tak ada apa amal saya ni. Kalau bahasa kita gitulah. Tak ada amalan saya ni. Tahu tak apa amalan dia? Dia sentiasa memaafkan orang lain. Masya-Allah. Maaf ni maksudnya kita melupakan kesalahan daripada kita. Kita lebih apa, kita selalu cakap perkataan yang baik. Rasa orang lebih baik daripada saya, lebih baik daripada saya. Cuba Zizan ikut saya kata, sebaik-baik saya. Macam mana? Sekali lagi. Sebaik-baik saya. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Lebih buruk saya. Gemuk-gemuk ikan. Gemuk-gemuk ikan. Pasti ada tulangnya. Pasti ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan. Sekurus-kurus ikan. Pasti ada dagingnya. Pasti ada dagingnya. Daging ke isi Ustaz? Isi alamak silap. Cina Zan. Betul. Next. Sebaik-baik orang mesti ada buruk dia. Seburuk-buruk orang ni mesti ada baik dia. Memaafkan orang tidak membuat hidup dia menjadi baik. Memaafkan orang membuat hidup kita menjadi baik. Membenci orang tak buat hidup orang jadi buruk. Membenci orang membuat hidup kita jadi susah, jadi pedih. Ramai orang dia dulu katalah maaf, bapak dia mangkuk katakan. Jahatlah. Bukan mak dia jadi kaki pukul jahat. Dia pun dendam dengan bapak dia. Satu hari diteruskan hidup, dia jadi trauma kan. Dia tak dapat, bukan maknanya dia tak, dia jadi disimpan lama sangat. Akhirnya bila dia berkawan, dia nak berkeluarga Rizal dengan siapa-siapa, dia akan rasa macam dia teringat-ingat bapak dia dulu. Walaupun baru sehari dia telah letak suami dia tu macam bapak dia dulu. Tu kesan dendam. Dan dia tak boleh bahagia dalam hidup. Sebab tu dia kena belajar, walaupun berat, bukan maafkan tu maksud kena pergi cari bapak tu nak kena tak. Tapi dalam doa tu kata, Ya Allah, saya sedih bapak saya buat macam ni, saya serah pada engkau. Dia kena letak penyerahan kepada Allah. Dan sampai satu hari, Allah hati dia ni tak berdendam, terlampau benci orang. Tak heran. Macam, kenapa bapak aku ni? Kenapa bapak? Tak, dia ingat bapak dia lahirkan dia pula dah. Dia teringat bapak dia tu ayah dia. Bapak dia tu ayah macam mana? Ayah saya. Mak saya. Mereka ada keaiban, keburukan, tapi mereka tak pernah kurang sayang saya. Tu antaranya lah. So, maafkan orang, maafkan. Kalau tak boleh maaf sangat, kalau tak boleh maaf sangat, saya ingat satu, nangis pada Allah. Kedua, kita ni ya Allah, kalau ada pahala untuk sabar cercaan dia kepada saya, kejian dia, saya hadiahkan buat arwah mak saya. Saya tak boleh bagi dia duit dah mak saya. Tapi saya boleh beri hadiah pahala sabar. Ramai orang ingat masuk syurga solat, puasa, zakat, itu semua wajib. Tapi sebenarnya kedudukan kita di sisi Allah berdasarkan kesabaran kita dalam menanggung ujian. Sabar dalam menanggung ujian. Ada orang baru kahwin, terpaksa jaga anak. Ada orang suami meninggal. Ada orang jadi ibu tunggal, besarkan anak seorang diri sampai besar. Anak tu dia seorang-seorang menjaga, tak kahwin lain. Ustaz, ya Allah, lain Ustaz. Allahu Akbar. Ada yang tak ayah, mak tak ada. Jadi ujian beza-beza. Ada orang miskin Nizan pada kecil. Jadi sabar menanggung ujian tu buat seseorang tu disayangi oleh Allah SWT. Gitu. Faham, sabar ujian. Jadi antaranya orang marah kita sabar. Sangka baik. Macam Zan cakap, dia kata kita. Kalau dia tak kata kita, mungkin orang pun, mungkin kita tak jadi terkenal Zan. Cuma orang dah kata jadi terkenal lah. Betul juga lah. Iyalah, betul kan? Betul lah tu Ustaz. Itu rezeki. Kan terkenal memang tu rezeki. Itu bukan nak terkenal tu. Tapi lepas tu, tiba-tiba jadi rezeki kat sini, kan. Rezeki kat sini, macam-macam rezeki datang yang lain-lain. Tapi pada saya terkenal itu adalah rezeki. Allah mengangkat kita untuk kita dikenali. So once Allah letak kita di satu stage, dan bila kita duduk dekat stage tu, apa tugas kita? Tugas kita nak tunjuk benda yang negatif ataupun nak tunjuk benda yang positif? Pada saya itu rezeki Ustaz lah. Itu rezeki Ustaz. Betul-betul Ustaz.
di tahun 2020 ni, dalam keadaan yang susah macam ni, macam artis pun ada yang tak ada job, ada yang ada job kan, macam-macam. Tapi Ustaz tengah buat, orang kata tengah bersusah payah duk hantar barang itu semua, Allah mengangkat lagi martabat tu. Allah mengangkat lagi level Ustaz tu untuk ke next level, untuk orang lagi kenal dan untuk Ustaz lebih buat kerja lagi. So, saya dan mewakili Malaysia doakan Ustaz, tolong jangan mengalah Ustaz. Teruskan usaha Ustaz, teruskan apa yang Ustaz buat tu, teruskan bantu orang susah. Kalau tak ada orang macam Ustaz ni, siapa nak bantu orang lain? Dan kalau dengan adanya orang macam Ustaz bantu orang lain jadi malu sebab tak buat kerja, sebab tak bantu orang lain. Saya rasa itu adalah satu perbuatan yang membuatkan saya ni macam, aku ni sihat ni. Saya kata kenapa aku tak boleh buat macam Ustaz buat. Terus saya rasa macam itu. Dan saya nak orang juga rasa macam itu. So terus saya rasa nak ambil tahu, orang ni dah makan belum? Orang area rumah saya ni ada ke orang susah?